Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ni sambung pengajian kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang kedua. Risalah yang kedua. Kita membahaskan bab najis. Kita bahas bab najis, muka surat 32. Jawi Rumi 82. Oh, kita masuk bab ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang, dan dimaafkan sedikit daripada bulu najis yang lain daripada anjing dan babi pada hak orang lain, pada hak orang lain daripada tukang gunting. Ada gini gitu. Bacanya berhenti kat situ. Pada hak orang lain daripada tukang gunting dan tuannya. Maksudnya pada hak orang lain daripada tuan, yang bukan tuannya. Seperti bulu himar dan bagal dan gajah. Itu contoh aja. Dan dimaaf banyak. Oh, tadi dimaaf sikit aja, ini dimaaf banyak. Pada hak tuannya dan yang menggunting akan dia. Panjang banyak ni bab ni. Baik. Kita membicarakan tentang najis tapi masuk bulu. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan darah. Yang dimaafkan kan? Okey, baik. Dan dimaafkan sikit je maaf. Dalam mazhab Syafi'i, bila sebut sedikit kurang daripada 3, 1, 2 tu lah sikit, 3 tu banyak. Itulah mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i,
Bila sebut sedikit, maknanya 1-2. Maaf sikit, bulu najis yang lain daripada anjing dan babi. Bulu najis yang lain daripada anjing dan babi. Maknanya anjing dan babi ni memang najis dah. Lain daripada anjing dan babi. Anjing babi ni tak payah masuk cerita lah, memang najis, kita dah tahu. Maknanya bulu najis. Apa maksud bulu najis? Bulu najis ni adalah bulu binatang yang kita tak boleh makan dia. Binatang tu kita tak boleh makan dia. Kalau sembelih pun tak boleh. Kalau sembelih pun tak boleh. Bulu dia tu najis jika tercabut ketika dia hidup. Ketika dia mati pun najis jugalah. Lebih-lebih lagi ketika dia mati. Binatang tu kita tak boleh makan. Dia bagi contoh macam-macam kan, gajah lah apa, kan tak boleh makan gajah. Sembelih pun tak boleh makan gajah. Tercabutlah bulu dia tercabut ketika dia hidup. Bulu dia cabut ketika dia hidup. Maka bulu tadi tu najis. Kat situ kita bincang pasal tu. Binatang kita tak boleh makan dia, kalau sembelih pun tak boleh. Tercabut. Cabut ketika mana? Ketika dia hidup. Najis. Itu masuk bulu najis. Pada hak orang lain, dimaafkan sedikit selain daripada, pada hak orang lain, selain daripada tukang gunting. Tukang gunting. Kalau bulu biri-biri boleh makan. Bulu dia tercabut, suci. Masih dia hidup pun suci. Sebab tu kita ketam dia panggil ketam ketam bulu biri-biri. Ketam, boleh lah. Kita ketam bulu, kita gunting bulu dia, buat baju, buat apa, tak ada masalah. Sebab binatang tu kalau sembelih dia boleh makan. Bila kalau sembelih dia boleh makan, bermakna bulu dia kalau tercabut suci. Ayam boleh makan kan? Bulu ayam tercabut. Bila ni? Ketika hidup, ketika binatang tu hidup. Kalau binatang tu mati, najis dengan bulu-bulu. Ayam mati tak sembelih, dengan bulu-bulu najis. Lembu mati tak sembelih, bulu tu najis. Kita nak cerita bulu. Binatang tu memang najis lah, dah tak sembelih kan. Ini dia ketika hidup, tercabut bulu tu ketika hidup. Ketika hidup cabut, maka suci kalau binatang tu boleh makan, kita sembelih boleh makan. Kalau binatang tu sembelih tak boleh makan, tercabut ketika hidup, bulu tu najis, ketika mati pun najis juga. Ketika bulu tu berada di badan, tak tercabut, suci. Jadi kita kecualikan anjing babi ni. Gajah ada bulu dekat dia. Ketika gajah hidup dan bulu tu pun tak tercabut, suci. Kita tengah semayang, gajah naik atas kita, sah yang kalau hidup. Suci, sebab bulu dia tu suci ketika dia duduk di binatang tu, walaupun binatang tak boleh makan. Yang kata najis ni kalau tercabut. Kalau tercabut, najis. Binatang dia elok hidup-hidup lagi. Binatang dia hidup pun bulu najis. Binatang dia dah mati, binatang mati pun bulu najis. Dia tak kira. Sebab binatang tak boleh makan. Macam kucing samalah. Kucing tak boleh makan kan. Ketika kucing tu berada, ketika bulu tu berada di kucing, dia suci. Apa yang suci? Bulu tu suci. Bila bulu tu tercabut, bulu tu najis. Gitulah, carilah. Kiaskanlah dalam bab lain. Dia kata yang lain daripada tukang gunting dan tuannya. Maksud bulu najis tadi tu, yang lain daripada tukang gunting dan tuannya. Tukang gunting dan tuannya kita biar dulu. Maksudnya dia bukan tukang gunting. Tukang gunting ni orang yang bekerja, bergelumang dengan binatang tu. Tukang kerja, tukang gunting. Dia termasuk bukan tukang gunting je, tukang mandi, tukang jaga, tak kisahlah. Tapi dia bagi contoh tukang gunting. Itu orang yang bekerja buat benda tu. Selain daripada tu, dia bukan bekerja. Dia bukan tukang gunting. Dia bukan bekerja dengan binatang tu. Dan tuannya, dan dia juga bukan tuannya. Maka dimaaf sikit. Satu dengan dua je maaf. Kalau ada dekat badan. Maaf tu maksud, dia akan sebut nanti ujung-ujung, kita sebut awal-awal lah. Sebab maaf apa ni? Maaf nisbah semayang. Nisbah air tak maaf. Tapi kat bawah tu dia beritahu balik nanti. Takut kita bincang, kita lost, lupa. Ini cerita apa? Ceritanya kalau ada dekat badan, dekat baju, dekat badan ketika semayang tak sah. Apa ni? Bulu najis. Bulu najis yang tercabut. Kemudian
kena dekat dia. Dia tu bukan orang yang bermain dengan binatang tu, mandikan dia ke apa, bukan. Orang yang gunting atau bukan. Dan dia tu juga bukan tuan. Maka dia maaf sikit, satu dengan dua maaf. Tiba-tiba ada bulu himar, pelik bulu keldai. Tiba-tiba ada bulu gajah, lagi pelik. Nak bagi contoh apa? Bulu kucing lah. Tiba ada bulu kucing. Satu dua maaf. Bulu apa biasa orang main? Saya main apa? Hamster. Ada orang main hamster lagi sekarang ni? Ada orang main hamster. Bulu hamster satu dua. Yang mana dia tu tak kena-mengena dengan hamster. Dia bukan tuan, tapi hamster tak boleh. Kalau hamster secara umum aja. Secara umum aja lah. Maka tuan dia satu dua maaf. Ada bulu hamster tu. Hamster tu tikus kan. Nak brandkan dia, tukar nama hamster, comel sikit. Tapi tikus tu bela tikus. Macam tak ada benda lain nak bela. Tukar nama sikit. Arak dengan brandy sama dua-dua. Ke dia punya apa? Spesies jenis spesies arnab. Arbok. Siapa nak dengar arbok? Saya dengar. Arbok tak saya dengar. Oh, tak saya dengar arbok. Ada sungguh ni, bukan lawak sungguh ni. Arbok dia panggil. Dia spesies apa tu? Nak kata spesies arnab pun boleh, nak kata spesies apa tikus pun boleh. Arbok dia panggil. Lama tak sebut arbok. Bunyi uduh sikit lah. Jadi ada bulu, ada bagi contoh, bulu himar dan bagal dan gajah. Okey, kat situ stop dulu. Ada bulu himar, ada bulu bagal, ada bulu gajah. Dekat bukan tuan dia, bukan orang yang mandikan gajah. Bukan. Dia tak ada kena-mengena pun. Dia tak ada kena-mengena. Tiba-tiba ada bulu tu. Dan kita letaklah bulu kucing, bulu apa, letak yang lain-lain lagi. Maka dimaafkan jika satu dan dua urat. Dua helai. Dua helai ke dua urat? Penjodoh bilangan bulu. Dua urat. Dua helai. Dua helai bulu. Dua helai. Boleh lah. Dua helai pun dua helai lah. Tapi dua urat lagi kena sepatutnya. Sebab dia macam urat. Dua helai bulu. Pelik punya. Mana cikgu bahasa? Tolong cikgu bahasa. Jadi dia bagi contoh himar, bagal, gajah. Kenapa dia bagi contoh ni? Kerana binatang ini yang dinaiki. Naik ni. Digunakan binatang peliharaan. Binatang pelihara yang dinaiki, yang dibela. Himar ni keldai dan bagal. Bagal ni apa? Kacukan di antara kuda dengan keldai. Keldai tu jantan kan? Bapak dia keldai, mak dia kuda, kan? Betul tak? Salah kita tahu lah, bukannya ingat sangat. Mak dia kuda, bapak dia keldai, dapat anak bagal. Itu yang kata bagal tu bodoh. Ada sebab tu. Kalau ayahnya kuda, maknya keldai, tak boleh dapat anak. Kromosom dia lain. Lebih kurang gitu lah. Tak cukup 60 apa? Dia pun dah lama dah baca. 61, 62, tak cukup kromosom. Tapi dia boleh bersenyawa apabila bila boleh bernyawa jika bapak dia keldai, mak dia kuda betina lah maksudnya. Mak dia tu betina. Tapi kalau bapak dia kuda, mak dia keldai, tak boleh. Cuma ada berlaku sekali yang saya teringat ni, berlaku 1-2 kes yang kecoh satu dunia. Mengandung juga walaupun bapak dia kuda. Jadi pelik. Bila mengandung pelik, kita kenapa pula pelik? Maka kita pun buat kajian sikit. Gitulah, lama dah lah. Kat mana? Brazil ke kat mana? Bila jadi tu, pelik. Kita kata apa pula pelik? Biasa tu. Rupanya memang tak boleh mengandung. Tak boleh senyawa jika mak dia keldai, himar. Tak boleh. Tiba-tiba boleh. Itu yang jadi pelik tu.
maksudnya bagal ni betina, bagal betina, dia tak ada keturunan dah. Dia lah keturunan terakhir. Sebab dia tak boleh mengandung, dia tak boleh bunting. Dia lah keturunan terakhir. Habislah keturunan dia. Tak boleh beranak. Saiz dia besar pada bagal ni, besar pada keldai, kecil sikit pada kuda. Kecil sikit pada kuda, tapi besar sikit pada keldai. Kuat macam kuda, kecil macam keldai. Lebih kurang itu lah. Tak besar, kecil. Kecil pada kuda, tapi kuat macam kuda. Tak cerdik. Dia tak melawan. Kalau kuda buat lebih kurang, kena sepak. Ambil kau, boleh mati tau, melambung. Dia sepak kat belakang. Lembu boleh sepak. Taing korban, berapa ramai kena sepak dengan dia. Buat lebih kurang dengan dia. Tak ikan lebih kurang kena sepak. Ramai orang lebam. Ada yang meninggal pun sebab terpelanting pisau. Tapi bagal ni, dia tak bantah. Dia mengikut arahan. Dia tak membantah, tak cerdik. Kalau pukul pun dia buat bodoh. Itu kata bagal. Bagal ni habis geng, bodoh habis geng. Tak boleh bodoh lah. Dia ikut aja. Jadi himar dan keldai dan bagal ni, dia haiwan tunggangan yang digunakan untuk angkat barang semua. Jadi dia kira jinak lah. Dia panggil keldai jinak. Bagal ke himar ni secara umum dia panggil jinak, yang jinak. Tak boleh makan, haram makan. Tak boleh sembelih makan. Tapi kalau yang liar, keldai liar, istilah dia panggil himar al-wahshi, boleh halal makan. Maka kita pelik, macam mana keldai yang digunakan untuk mengangkat barang tak boleh makan? Keldai liar boleh makan pula. Bila kaji rupanya dia lain sikit. Keldai liar tu yang kita panggil kuda belang. Kita panggil kuda belang tu keldai tu. Keldai liar dia panggil. Keldai yang digunakan untuk angkat barang apa ni, keldai yang jinak dia panggil. Keldai jinak. Yang tu tak boleh makan. Biar sikit bab tu. Jadi kenapa dia bagi contoh himar dengan bagal? Sebab himar dengan bagal ni yang duk angkat barang, dia boleh naik. Tak silap, ada cerita Piramli satu yang dia sepak tau. Allah, Piramli dia sepak binatang tu. Cerita apa? Ahmad Al-Bab yang last sekali tu. Dia sepak jalan kota, dia sepak. Cerita dia sepak punggung. Bodoh jalan. Cari balik. Rasanya tak silap cerita Ahmad Al-Bab. Ujung last sekali tu. Mana dia sewa bagal tu tak tahulah. Dia bukan pukul lagi, sepak terus punggung. Cerita tu. Jadi dia memang gitulah. Jadi dia bagi contoh kerana dia sebagai tunggangan dan dia buat kenderaan. Jadi bila begitu, tuan dia terdedah dengan bulu yang banyak. Orang yang mengurus yang basuh, yang kerja tu lah, yang kerja basuh, yang kerja cukur bulu dia dan sebagainya, kan terdedah dengan bulu juga. Maka bagi dia tak masuk kes. Bagi orang lain, kita yang tak ada kena-mengena, kalau ada dekat badan ketika sembahyang tak sah. Kalau ada lebih daripada ataupun 3 ke atas tak sah. Dia 1-2 je maaf. Tapi kalau ada dekat tuan dia ataupun orang yang buat kerja, orang yang basuh, orang yang kerat bulu dia semua, ni. Dan dimaaf banyak tu 3 ke atas. Pada hak tuannya, kalau tuan dia, dan yang menggunting akan dia, dan yang itulah, yang kerja basuh, kerja mandikan dia, kerja masukkan dia dalam kandang, semua-semua tu lah yang kerja berkaitan dengan dia, yang menggunting bulu dia, dan termasuklah tuan dia sendiri, ya. Maka maaf walaupun banyak, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikiaskan, walaupun dia cerita tentang tunggangan, hukum ini yang dikiaskan kepada kucing. Kalau tuan kucing dimaafkan 3, 4, 5, 6, 7, tak apa. Tapi kalau bukan tuan kucing, dia tak ada kucing kat rumah dia, 1, 2 maaf, 3 tak maaf. Kias sini, kias di sini. Anak dia, kucing tu anak dia punya. Macam mana tu? Tak, kucing tu anak dia punya. Oh, kucing tu anak dia punya. Ingat anak kucing. Maksudnya dalam rumah duduk sekali.
Maksud maksud tuan tu, dia bukan tuan betul tu, pemilikan tu bukan. Maksud tuan tu, dia menjadi pet pada rumah itu. Owner tak kisah, isteri ke suami tak kisah. Oh, dia jadi pet, dia jadi keluarga juga. Dia macam jadi keluarga jugalah, salah satu dari keluarga. Maka bila begitu dimaafkan bagi semua yang duduk dalam tu. Tapi kalau kawan-kawan datang, saudara mara datang sekali-sekala, hari raya ke apa kan, lepas sembahyang Zuhur, lepas bagi salam je tengok ada 4, tak sah. Ada 3, tak sah. Yang tuan rumah jadi imam, ada 5, sah. Gitu lah. Tapi kalau ada 2, 1, tak ada masalah kalau bukan tuan dia. Okey, tuan dia. Lebih lagi yang operate dia, yang nak mandi apa lagilah. Dikiaskan ke situ. Walaupun kucing tu tidak ditunggang, tapi hukum asal cerita tentang tunggang, maka dikiaskan dengan bukan tunggang aja, tunggang, bela, tu kias. Jadi kalau ada orang tolak, kita tak boleh salahkan dia. Sebab hukum asal adalah untuk digunakan kenderaan, bukan untuk pet. Jadi kalau orang kata tak boleh juga, satu pun tak maaf, kita tak boleh salahkan dia, kerana ada hujahnya. Tapi ulama mengkiaskan juga. Ada ulama mengkiaskan juga. Dan ada juga yang kalau bak kucing langsung suci terus, banyak mana sekalipun. Tak kisah sesiapa sekalipun. Ada juga. Kerana daripada hadis-hadis yang lain, Nabi kata kucing tu dia bermain di kaki-kaki kamu. Maka elok sangat kucing untuk orang Islam, anjing untuk orang kafir. Maka bila macam tu dia suci. Maka suci sama ada pembela atau bukan bela. Ada juga pendapat tu. Tapi yang paling pertengahan yang tadi lah. Yang pertengahan. Ada yang berat sangat, najis, tak kira 1 ke 2 ke siapa-siapa pun najis bulu. Ada yang ringan sangat, sehingga kan tak kisah. Kalau kucing saja, yang lain tak boleh. Himar apa tak boleh, kucing saja. Tak kisah siapa-siapa, banyak mana sekalipun boleh. Dia ambil pada hadis tu. Yang pertengahan yang ni kias. Dia bagi contoh gajah pula. Dan gajah, dia bagi contoh gajah. Tak silap lah, gajah antara haiwan berbulu yang paling sedikit. Haiwan yang paling miskin bulu gajah kan. Biasa pegang gajah dekat apa gandah koala gandah. Gandah kan ada gajah. Satu lagi dekat kenyir apa ada kan. Gajah pergi lah tengok ada bulu tak. Bulu badan dia, rasanya dia paling tak banyak bulu. Yang dia ada bulu dekat belalai dia, lebat sikit lah, dekat belalai dengan dekat ekor gajah. Saya pernah tengok orang jual bulu gajah yang dekat ekor 150 selai satu. Surat ke selai RM150. Bila tanya dia buat apa, rupanya boleh buat pelaris, boleh buat benda-benda kurapat lah. Boleh buat pengasih, boleh buat penghalang sihir, macam tu. Dia bukan boleh buat jahat, bukan. Dia lebih kepada defend. Tapi tetap kurapat juga. Cuma dia lebih pada defend. Apa dia? Kalau ada saka, pegang tu saka tak boleh datang. Dia jenis defend. Sebab ada juga khurafat yang jahat buat kat orang. Ini bukan. Ini defend. Dia tak boleh buat kat orang, dia hanya boleh defend. Tapi ambil hanya bulu dekat ekor saja, sampai 150 panjang. Dia punya bulu macam rambut. Macam rambut. Jadi dekat-dekat badan pun mungkin ada bulu-bulu halus, tapi buat apa nak cukur benda tu. Dan kenapa dia bagi contoh gajah? Sebab gajah dinaiki dululah. Naik, bila naik mesti dibasuh kan. Gajah tu kita basuh. Jadi yang basuh tu, atau mungkin nak kena cukur ke apa bulu-bulu dia, tak tahulah. Maka yang bekerja tu maaflah bagi dia, walaupun banyak. Dan tuan dia yang naik, maaflah juga. Sebab tu dia bagi contoh gajah. Sebenarnya bab-bab lain pun sama je. Okay. Duri landak dah mati. Tu masalah tu. Kalau hidup senang cerita aku. Dah hidup tercabut suci, duri landak. Dah hidup tercabut suci. Sama macam bulu ayam suci, sama macam bulu biri-biri kan, kibas kan, sama. Kalau dah mati, kita tengok bulu biri-biri dulu. Bulu biri-biri, bulu kibas yang mati tanpa disembelih, hanya boleh ambil kulit saja. Setelah disamak,
Bulu pun tak maaf. Kita ambil biri-biri, bulu pun tak maaf. Kecuali sikit bulu yang masa nak cuci tu mungkin tinggal 1, 2, 3 urat, 4 urat ke, 4 ada sikit-sikit dekat bulu tu, maaf. Kalau nak buat baju ke apa, tak ada masalah. Tapi kalau secara umumnya tak maaf, walaupun bulu. Samak hanya kulit saja yang boleh pakai setelah samak. Bulu tak boleh. Okey. Sekarang ni, landak tu dia panggil bulu ke bukan? Dia sama tak? Dia duri, dia lebih pada duri. Dia lebih pada duri. Pendapat muktamad tak boleh. Tak boleh. Sebab dia mati tanpa sembelih. Bila mati tanpa sembelih, tak boleh bangkai segala-galanya. Yang boleh kulit aja. Tapi kulit landak apa-apa kan. Cuma ada pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i juga, dan mazhab lain. Mazhab lain 3 mazhab. Maksudnya mazhab Syafi'i pendapat muktamad je yang kata tak boleh. 3 mazhab tambah lagi mazhab Syafi'i yang sikit lagi, suku daripada mazhab Syafi'i, kata boleh. Kenapa dia kata boleh? Kerana dia kata yang tak boleh mati tanpa sembelih sebab dia ada darah. Darah tu najis. Maka kerana itulah tak boleh jika tak sembelih. Jika sembelih dah halal, maka dengan bulu-bulu, dengan apa dia panggil, tanduk, kalau kerbau kan, tanduk-tanduk apa semua sama tu, kuku, gigi, semua suci kerana sembelih tuan. Kalau tak sembelih tuan, semua najis. Itu pendapat muktamad. Jumhur mazhab, 3 mazhab setengah, 3 mazhab setengah mengatakan boleh. Boleh tak maksud suci, kerana dia bukan darah. Darah tak mengalir di situ. Darah tak mengalir di situ. Jadi gigi, tanduk, termasuklah juga duri, dia adalah suci. Tapi pendapat muktamad mazhab Syafi'i najis. Jadi jumhur tu 3 mazhab kuat sangat tu. Kuat sangat yang mengatakan suci. Tapi macam mana pun muktamad tak suci macam mana kan? Kuat tu lah, nak bagi tu kuat kata, kuatnya kata suci. Sekuat bila bersentuh dengan isteri, mana kuat? Batal wuduk ke tak batal? Kuat dari segi kita tengok keseluruhan. Bukan kita nak buat pun. Kita bukan jenis orang yang ambil mana kuat. Kita sendiri pada pendapat saya yang kuat. Bukan. Cuma nak fikir je. Sentuh isteri, batal wuduk ke tak batal wuduk yang kuat? Kuat nak tak kuat tu maksudnya nak cari berapa ramai yang setuju mazhab-mazhab. Lebih ramai kata tak batal. 3 mazhab kan tak batal. Cuma dia ada kait kalau ada syahwat baru batal. Tapi secara umumnya tak batal. Mazhab Syafi'i terbahagi 2. Muktamad kata batal. Syahwat tak syahwat, sentuh tak semua batal, sentuh. Tapi sebahagian kata pula, sebahagian kecil kata tak batal juga. Sebahagian lagi kata yang menyentuh je batal, yang disentuh pula tak batal. Itu mazhab Syafi'i. Jadi 3, mana kuat? Yang kuat tu dari segi ramai jumhur yang tak batal. Tapi kita tetap juga ambil wuduk lepas sentuh dia sendiri kan. Baguslah tu, betul lah tu, jangan ubah-ubah lah. Jadi samalah macam tadi. Samalah. Cuma kalau bab sembahyang ni besar juga kan, sah batal. Ya ni setakat dia jadi najis, bukan bermakna kita tak boleh pegang. Bukan. Cuma bila kita ambil letak dekat Quran, dosa. Itu pun khilaf tadi lah. Yang kata suci tak dosa lah. Sebab apa dosa letak dekat Quran? Letak buat penunjuk. Sebab letak najis dekat Quran. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i tak dosa. Dosa. Najis apa tu najis tu? Tapi jumhur kata tak suci. Jadi kat situ lah. Dan borang poket sembahyang tak sah. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i. 3 mazhab kata apa pula suci, sah. Gitu lah. Yang kata mazhab Syafi'i kata najis juga, dia kias dengan bulu. Bulu kan najis bila mati tanpa disembelih. Jadi itu dia panggil bulu keras. Kita panggil duri. Betul juga. Bulu pun tak ada darah. Dalam bulu pun ada darah. Maka sebab tu disamakan duri itu dengan bulu. Bukan duri ada, termasuk tanduk, termasuk kuku, termasuk gigi. Apa lagi ya? Jenis-jenis yang tak ada darah dalam tu. Kat situlah khilaf kat situ. Jadi
Boleh kiaskan kaedah ni, boleh kiaskan dekat mana? Dekat tukang sembelih. Najis yang terlekat pada tukang sembelih, darah yang ada pada tukang sembelih, sikit tukang sembelih. Boleh macam ni, macam penjual daging, ada sikit darah dekat badan dia ketika dia semayang, dimaaf. Sedangkan orang lain yang bukan tukang daging, yang tukang sembelih apa semua, tak maaf bagi dia. Dia boleh kiaskan. Pomen kereta, pomen motor, dia main dengan minyak hitam semua kuku dia, tepi ni. Bila nak semayang Zohor, buang pun dah setengah jam. Basuh. Betul, ada sikit-sikit lagi tu. Kalau nak buang lagi setengah jam lagi tu. Dia hitam tu. Lepas tu nak semayang asal lagi. Teka nak turun, macam mana nak kerja? Main minyak hitam balik. Asal lagi. Macam mana nak buat? Maka sama juga. Setelah buang sedaya upaya, kemudian basuh dengan sabun sedaya upaya. Kemudian ada juga sikit-sikit maaf, dia kias. Sebab dia bermain dengan minyak hitam. Kita ni yang tukar minyak hitam ni yang cakap tolong tukar tu, tolong tu, tunjukkan kan apa, kena hitam kat sini. Kita rasa tak hilang, tak maaf kita. Tepi terhitam minyak hitam tu. Sebab minyak hitam tu dia ada minyak hitam lah, dia ada benda, dia ada ain dia. Macam tu lah, lilin, kilang lilin, dia kerja kilang lilin. Nak semayang, lepas semayang tengok ada sikit lilin lagi, maka maaf bagi dia. Sebab dia bermain dengan lilin gitu. Nak cari yang dirang, lah kali tak semayang orang tu. Setiap kali nak semayang, habis kena cari satu badan. Siapa yang tahu kerja kilang lilin macam mana? Dia boleh kiaskan dengan yang lain-lain. Maka yang sedikit itu, dia sebut tu. Maka yang kata sikit-sikit tu 2 bulu. Saya sebut awal-awal tadi. Dan yang banyak itu lebih daripada 2 bulu. Seperti 3, 4. Teruslah ke atas, 3 ke atas, 3 dan ke atas. Pada nisbah semayang, semayang aja, tiada maaf pada air. Maknanya, ada orang tanya kan, bulu kucing kan? Siapa tanya itu? Bulu kucing ada dalam air, satu aja mutanajis air semua. Bulu kucing yang sama ada dekat tuan kucing, sah semayang. Jadi dekat baju dia ada bulu kucing 1, 2. Kalau tuan dia 3, 4, 5 banyak, sah semayang. Lepas tu dia pun basuh, tak buang bulu tu, tak maaf bagi air mutanajis. Tu tidak dimaaf pada air. Hanya dimaaf nisbah semayang. Kita pun dah banyak kali ulang kan. Dimaaf nisbah berubat, dimaaf nisbah makan, tak dimaaf nisbah semayang, dimaaf nisbah semayang, tak dimaaf nisbah makan dan sebagainya yang selalu kita ulang. Jadi nisbah semayang aja. Air tak maaf. Dan iaitulah yang muktamad. Itulah yang muktamad. Tak maaf nisbah air. Kata setengah, dimaaf pula dengan maksud juga pada air, dan iaitu dhaif. Pendapat dhaif mazhab Syafi'i kata maaf juga nisbah air. Lega kan kat situ. Sebab kalau kita basuh pakai mesin basuh, kita bela kucing, semayang tak risau no problem. Banyak pendapat, 3 pendapat kucing ni. Tapi mesin basuh kita tempat perangkap sampah tu, terangkap tu, mesti ada bulu dalam tu. Kita cek banyaknya bulu, dah basuh berapa? Bila last check 3 bulan lepas, last check 3 bulan punya basuhan macam mana? Nasib baik. Itulah fiqh, dia ada keluasan kat situ. Mujurlah ada pendapat kedua mazhab Syafi'i. Dan kata Syekh Jaili, dan jika dikerat akan bulu yang satu jadi 4 kerat. Maka iaitu seperti bulu yang satu pada qaul yang asah. Tiba-tiba bulu tu dia bukan satu, dia berhancur, bukan kerat. Kalau macam biasa orang mesin kan, mesin ada 4. Ada 4. Ini dekat bukan tukang mesin lah. Sebab tukang mesin dia bermain dengan bulu, maka dimaafkan banyak-banyak bukan. Yang ini bukan, dia datang tengok, oh mesin. Jadi bila mesin kan hancur je kecil-kecil bulu tu, kena kat dia 4. Lebih kan dah. Kena kat dia 6. Banyak sikit 6. Tapi bila dia nak semayang, lepas semayang ke, dia tengok 6 ada bulu. Tapi bulu ni dah terpotong-potong ni. Dia pun tengok, cantumkan agak-agak. Baru 2 lah kalau cantumkan dia punya panjang tu. Okey, kalau macam tu sah semayang walaupun ada 6. Tu maksud dia. Tu pendapat sah. Macam tu juga darah sebenarnya. Darah yang terpercik, jika sikit maaf, banyak tak maaf kan? Dah sebut dah sebenarnya ni. Sikit tu kita ambil lah yang paling senang, yang paling masyhur, 10 sen ke bawah sikit. Macam mana kalau percik? Sama juga. Kalau yang asal percik tu kan banyak. Kalau kumpul-kumpul agak-agak jadi berapa sen?
seposen ke bawah, maaf, walaupun nampak macam banyak, besar macam tu. Tapi kalau lebih seposen ni, tak, maaf, bukan kira setiap satu tu seposen. Kalau macam tu percik satu badan dia, satu baju, semua tak sebesar seposen, sah tak? Campurkan pun agak-agak je, sama lah. Dan pada masalah bulu itu atas 4 qaul. Bulu ni ada 4, sebenarnya bukan 4, lebih lagi, tapi dia bagi tahu 4 aja. 4 qaul, 4 pendapat. Pertama, suci sekaliannya. Yang ini yang sama juga. Bukan pendapat mazhab Syafi'i. Suci sekaliannya, dengan maksud sekaliannya apa? Bulu adalah semua jenis bulu suci, walaupun anjing babi. Kat sini yang jadi polemik sikit. Ada ke? Ada pendapat babi. Yang babi tu daging saja. Mengikut pendapat yang kata bulu suci, daging saja yang haram. Itu pun haram makan. Selain daripada tu tidak. Macam kulit apa semua. Ada masalah tu. Nak macam mana? Nak cari lebih lanjut, kena cari kitab lain ni, kitab besar. Cuma ni nak bagi tahu, bulu babi adalah suci. Anjing juga adalah suci, bulu anjing. Dan binatang, mana-mana binatang, semua sekaliannya. Pendapat pertama. Ini sangat dhaif lah ni, pendapat ni. Pendapat yang kedua, suci sekaliannya melainkan bulu anjing dan babi. Semua suci. Dia tercabut time bila, semua tak kira, semua suci. Janji bulu suci. Sebab apa tadi? Darah tak ada dalam tu. Maka dia suci. Binatang ke, orang ke apa, semua suci. Melainkan anjing dan babi aja. Ini mazhab Syafi'i ni. Tapi mazhab Syafi'i pun bukan pendapat mutamat yang kita bincang tadi. Yang ketiga, najis sekaliannya. Tak kisah bulu apa, semua najis. Ayam ke, bulu ayam ke, bulu apa, semua najis. Tercabut masa bila ke, semua najis. Tak kira. Keempat, najis sekaliannya melainkan bulu anak Adam. Dan iaitulah yang mazhab. Itulah pendapat dalam mazhab kita, iaitu semua bulu najis melainkan bulu anak Adam. Ini apa cerita ni? Bulu yang tercabut yang tadi itulah. Bulu yang tercabut dekat binatang, yang binatang tu tak boleh makan, dia tercabut. Okey. Najis melainkan bulu anak Adam. Kalau tercabut ketika anak Adam tu hidup, tak najis. Itulah. Sebab apa dia masukkan sekali? Sebab anak Adam ni pun dia masuk kategori haiwan juga. Hayawanun natiq, kategori kita, mamalia. Haiwan yang boleh bercakap. Kita boleh berfikir, istilah yang dipanggil. Jadi semua najis, bulu yang tercabut ketika tuan bulu tu hidup, yang mana tuan bulu tu tak boleh makan. Orang boleh makan tak? Orang tak boleh makan juga. Tapi orang walaupun tak boleh makan, bulu dia suci. Sebab tu dia kata melainkan tu. Semua binatang yang tak boleh makan, sembelih pun tak boleh makan, kan? Tercabut bulu. Manusia pun binatang yang tak boleh makan, maka tercabut bulu manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan bani Adam. Maka bulu yang tercabut, bulu manusia yang tercabut, walaupun manusia tu hidup lagi, maka bulu tu suci juga. Tu je nak beritahu. Yang lain tu najis. Itulah pendapat mazhab. Sebenarnya ada lagi tambahan lagi. Okey, dan dimaaf daripada mulut segala binatang yang suci. Bab bulu habis dah. Dimaaf daripada mulut segala binatang yang suci. Bila sebut binatang yang suci, maknanya bukan binatang boleh makan, bukan anjing dan babi. Itu binatang suci. Binatang semua suci. Dia mati tu bangkai, cerita hidup. Dimaaf daripada mulut segala binatang yang suci. Maksud binatang yang suci bukan anjing babi. Dan anggota anak Adam dan atasnya najis, ada najis apabila dijilat. Binatang lah kalau jilat tu kan. Mulut binatang tu suci. Okey, binatang tu suci, tapi dalam mulut binatang tu najis. Sebab dia makan ikut dan kan, najis. Kemudian dia jilat.
Tu dia jilat kita, mulut dia najis. Binatang tu bukan najis. Kucing ke, boleh ambil contoh kucing lah. Kucing tu suci, dia makan najis, makan tikus, kemudian dia jilat kita, makan tikus sekali dengan darah lah. Kemudian dia jilat kita. Tu satu, jilat. Tu cerita, kita kisah dia. Satu, dia tak jawab lagi. Atau diselam akan dia ke dalam air yang kurang 2 qullah, atau diselam dia, atau mulut tadi, mulut binatang suci yang makan najis tadi, jilat air, masuk mulut dalam air. Itulah maksud selam tu. Jilat ke macam tu lah. 2, tak jawab lagi. Atau di dalam segala benda cair, ataupun kuah kari, sup, air kelapa, air tebu. Ada ke binatang minum air tebu? Katalah buat contoh lah. Apa cair? Minyak, apa lagi? Cecair lah. Itu bukan air tu, tu cecair. Okay? Dimaaf. Ya, dimaaf. Maksudnya kucing makan tikus sekali dengan najis apa semua, kemudian dia jilat orang. Satu. Kemudian dia jilat atau minum air dalam satu bekas tu kurang 2 qullah. Kalau lebih 2 qullah kan selesai, kuat kan? Ataupun dia jilat kari kita, minyak kita, jenis-jenis cecair tadi. Dimaaf, tapi ada syarat. Maaf, maksud maaf tu suci juga air tu, suci juga, boleh minum, boleh makan kari kita, dengan syarat, tapi ada syarat. Kemudian dengan syarat tu, kemudian selepas daripada ghaib, hilang ia kucing tadi, kalau contoh kucing, serta hilang najis padanya. Hilang kucing, hilang najis. Macam tu lah cerita dia. Dia makan tikus, kita tengok darah, dia pun jilat. Lepas tu dia hilang 5 minit mana pergi kucing ni. Lepas tu datang balik, dekat mulut dia tak ada. Dia hilang tu maksud dia pergi, ataupun dia hilang tu maksud kita tak nampak dia, walaupun dia tak pergi. Tu maksud hilang. Kemudian 5 minit lepas pada tu, dia datang kat kita, tengok dah tak ada dah mulut dia, tak ada dah, memang tak ada najis, tak ada darah, tak ada apa dah. 5 minit yang kita tak nampak dia tadi tu, dia buat apa? Mana tahu. Tapi kat mulut dia tak ada dah, dia pun jilat. Maaf, boleh semayang terus, tak payah basuh. Jika tak hilang lah. Tapi kalau ada darah ada lagi, dia hilang 3 jam, dia balik penuh darah kat mulut, tak boleh. Itu ada darah, ini hilang darah. Darah hilang, dia gaib, dan najis pun gaib. Dua-dua. Dia gaib tu maksud dia hilang, ke mana tak tahu pergi, dan najis pun hilang juga. Kenapa? Apa cerita ni? Ceritanya dia ditanggung. Fiqh ni banyak tanggung. Diihtimal, ditanggung, dia pergi basuh mulut. Mungkin tak? Ada kemungkinan tak dia pergi basuh mulut dia? Ada. 5 minit sempat. Ada. Maka dia basuh mulut. Kira. Ya ke basuh? Ya ke kucing basuh? Tak ada ya. Boleh tanggung. Jalan. Fiqh senang kan? Maksudnya dia jilat. Air kita sikit aja. 1 baldi. Air tu kekal mutlak. Sebab dia hilang kejap tadi, tak tahu gimana. Tapi kita tahu dekat mulut dia ada najis. Kemudian dia datang, najis dah tak ada. Dia jilat kita pun tak payah basuh. Dia jilat air pun, dia jilat sup ke, makan aje lah, suci. Tapi kalau mulut dia kita tak tahu ada najis ke tidak, itu suci awal-awal lagi. Dia datang, dia berjilat. Tantah kau makan tikus ke tadi? Kau jilat apa tadi entah-entah? Tak ada entah-entah. Itu memang suci, confirm. Suci. Bukan maaf-maaf lagi, confirm suci. Sebab kita tak tahu dia ada kat situ. Ini ada najis, dah yakin ada najis kat mulut, hilang kejap, datang balik, dah hilang dah najis, tak ada masalah. Maaf. Senang, fiqh ni senang kalau mengaji. Dan jika tiada ghaib ia, maka najislah air itu. Kalau ia tu dua ia lah, ada 2 ia. Ia tu boleh pergi dekat najis tadi, ada arah kat mulut. Ia tu pula juga boleh membawa maksud kucing tu, mulut kucing tu. Bukan, yang membawa maksud kucing tu sendiri. Ghaib ada 2. Kita bagi contoh dua-dua. Dan jika tiada ghaib ia, kita ambil contoh pertama, tak ghaib, iaitu kucing duduk dengan kita 3 jam. Okey, kat mulut dia dah tak ada dah darah. Tapi lepas dia makan tu, tengah-tengah darah tu ada tu, tengah najis ada kat mulut tu, dia datang duduk atas kita.
Mungkin dia jilat ke dia apa gitu gini gitu ni. Tapi duduk dengan kita sentiasa duduk dengan kita. Sehingga hilang najis. Dia jilat najis. Sebab apa? Walaupun najis gaib, dia tu tak gaib. Habis nak tanggung macam mana? Dia masuk masa bila? Tak boleh tanggung. Maka tak boleh tanggung, dia jilat kita kena basuh. Dia jilat air mutan najis. Ataupun itu satu. Tu maksud gaib ia. Atau ini tu maksud tiada gaib ia. Ataupun dia gaib, kucing tu gaib, datang penuh najis juga kat mulut. Itu maksudnya sama juga. Dengan maksud dia jilat tak suci lah, najis. Sebab ada najis kat mulut. Tu maksud jika tiada gaib ia. Boleh kembali kepada dua keadaan. Maka najislah air itu. Sebab tak boleh nak tanggung lagi. Dah tak boleh tanggung dah. Ada darah kat sini, dia jilat. Suci kot apa ada najis gitu. Tak boleh tanggung. Dia tak pergi mana-mana. Dia duduk dengan kita walaupun dia jilat-jilat. Tapi kita tahu ada najis kat mulut dia. Lepas tu nak tanggung apa? Dia basuh masa bila kita tengok aja dia duduk dengan dia. Masa bila dia, macam mana kita nak tanggung lagi? Tak boleh tanggung dah. Tak boleh tanggung dah. Dia kena pergi. Halau dia. Pergi. Dia pergi. Agak-agak biasa 5 minit lah logiknya. Datang balik. Okey. Boleh tanggung dah. Sebab kita tak boleh tanya dia. Kau basuh mulut tu dia? Jawab. Tak boleh tanya. Jadi kita bersangka baik kat dia je lah. Gitu lah maksud dia. Dan okey, kejap. Dan dimaaf daripada segala binatang yang lain daripada anak Adam. Ni saya sebut tadi tu. Hayawanun natiq. Dan dimaaf daripada segala binatang. Semua binatang dimaaf. Yang lain daripada anak Adam. Anak Adam je tidak. Anak Adam ni termasuk dalam binatang ke? Iyalah, termasuk dalam binatang. Hayawanun natiq. Dimaaf daripada segala binatang yang lain daripada anak Adam. Dengan sebab jatuh ia dalam air yang sedikit. Dan di dalam segala benda cair. Samalah, benda air yang sedikit, air mutlak tak sampai 2 kullah. Benda cair, minyak, susu, air tebu, air kelapa, apa-apalah benda cair. Okey. Kari, macam tu lah. Benda cair lah tu dia panggil. Dia tak panggil air, tapi sebenarnya bagi kita sama je kan. Cecair lah kita panggil. Dan dimaaf daripada segala binatang yang lain daripada anak Adam, lain daripada manusia, dengan sebab jatuh di dalam air. Binatang tu jatuh dalam air. Air tu sedikit, tak cukup 2 kullah. Kalau air tu lebih 2 kullah, tak payah sembang. Air kuat kan. Ni cerita kurang 2 kullah. Atau di dalam segala benda cair. Benda cair pun maaf juga. Maka tiada menajis ia akan dia. Binatang masuk dalam air, kecuali anjing babi standard lah tu. Masuk dalam air, masuk dalam cecair, tidak menajiskan air dan cecair tadi. Tak najis. Kalau ada najis dekat badan dia, nampak, itu bukan masalah. Itu bukan masalah binatang, itu masalah najis. Contohnya binatang, kucing masuk dalam air, mandi, dia masuk terjun dalam air. Dekat kucing tu, dekat bulu dia ada najis melekat. Maka air tu mutan najis. Air mutan najis bukan sebab kucing, sebab najis kat tai dekat bulu dia. Kita bukan bincang pasal tai, kita bincang pasal binatang. Okey. Mestilah ada dekat badan dia, mestilah. Ada nampak? Jangan tuduh-tuduh, jangan fitnah-fitnah. Marah kucing tu nanti. Marah binatang tu. Ada nampak tak? Tak ada nampak, tak ada. Takkanlah. Mana takkan? Mana boleh gitu? Sekarang ada ke tak? Tak tahu kan tak ada. Tak tahu kan kembali pada asal, tak ada. Tak tahu. Tahu tak? Tahu. Mana? Tunjuk. Tak ada kan? Tak ada. Betul. Jadi binatang tu suci. Jadi kita tak payah nak fikir dia berak bukannya basuh, tak flush pun. Berak mungkin dia tak basuh gitu, tak payah fikir. Sekarang ni ada tak najis dekat dia? Tak ada, suci. Okay. Masuk dalam air, masuk dalam kuah kita, masuk dalam kurma yang baru kita masak, masuk dalam kari. Masuklah dalam apa pun. Masuk dalam gulai. Kucing, bukan kucing aja, apa saja sekalipun. Dia keluar balik, suci. Kecuali dia mati dalam tu. Bila dia mati, dia dah jadi bangkai. Bila bangkai, baru najis. Dia keluar balik hidup-hidup. Lepas tu dia mati kat luar. Contoh Tikus ni kan kotor, main tempat najis,
Tak pernah basuh berak, tak pernah basuh kencing, bergelumbang dengan najis kencing dan berak dia. Tapi ada nampak najis? Tak nampak. Jangan main tuduh-tuduh, marah dia. Jadi tak ada, suci. Dia masuk lagi dia tengok kita masak kenduri kan, nak ajak orang makan, blup blup, best nampak macam best, dia pun terjun. Panas rupanya. Dia pun berenang ke tepian, naik, mampus kat luar. Dekat tikus tu tak ada najis. Tak ada najis. Maka tak ada. Dia mati kat luar bukan mati kat dalam. Ataupun dia hilang terus ke? Tak tahu pergi mana ke? Kuah tu, kalau kuah lah, kalau air lah, kurang lah. Suci. Boleh bagi makan, bagi jiran makan. Kita tak boleh makan dah. Senyap-senyap dah. Berdosa, tak berdosa. Jemput bakar makan. Sila makan. Saya masak, saya tak makan. Saya masak, saya tak pernah makan. Memang macam tu. Padahal teringat tadi masuk macam tu lah. Tak kisahlah masuk apa binatang yang hidup tadi. Jadi tidak menajiskan. Susu ke minyak ke tak najis dia masuk. Okey. Faham dah. Tapi dia kata dekat sini yang lain daripada anak Adam. Dimaaf segala binatang. Masuk dalam air, masuk dalam cecair. Maaf. Selagi kita tak nampak najis. Maaf. Dia kata binatang yang lain daripada anak Adam. Habis kalau anak Adam najis ke? Cuba faham betul. Ni cara baca kitab. Dan dimaaf segala binatang yang lain daripada anak Adam. Maknanya binatang selain anak Adam masuk dalam air, masuk dalam cecair, kekal suci. Tapi kalau anak Adam masuk dalam kuah, suci tak? Anak Adam tu orang lah. Masuk dalam satu baldi air. Masuk satu baldi air, maksudnya tak cukup 2 kulah air tu. Masuk dalam sop. Sop yang menggelegak 1 kuali. Tak kisah. Adakah ianya suci? Suci kan? Samalah. Anak Adam tu tak adalah najis kat dia. Kalau ada najis kat dia, bukan masalah anak Adam tu, masalah najis ada kat badan dia. Sekarang nampak tak? Tak nampak, jangan main tuduh-tuduh. Tapi kita akan kata gitu, maka dimaafkan jugalah kuah dan air tadi. Tapi dia kata yang lain daripada kecuali anak Adam. Baca sekali dengan maksud anak Adam tak maaf, kan? Sebenarnya bukan maksud tu. Maksud dia, anak Adam kalau masuk dalam air, dalam cecair, hukumnya suci. Anak Adam masuk tu tak semestinya dia berguling seorang. Dia masuk tangan tu bagi nama masuk lah tu. Kalau tikus ambil 1 jari dia masuk, kira masuk lah tu, kan? Jadi bezanya begini. Kalau binatang masuk dalam air, binatang yang kita tak nampak najis, masuk dalam air, masuk dalam cecair, air tu ataupun cecair tu dia panggil dimaaf. Kalau orang masuk, dia panggil suci. Tu faham kat situ. Bukan dia panggil anak Adam jadi tak suci. Dia panggil suci. Dua-dua okey. Kalau dari segi minum, makan, dua-dua boleh minum makan. Tapi yang ni makan yang dimaaf. Yang ni makan yang suci. Yang mana yang ni? Yang orang masuk dalam tu. Saya bagi contoh dulu. Dekat kampung, dia ada letak tempayan depan rumah. Biasa orang dulu, dia letak air hujan dalam tu. Kerana dia tutup. Tujuan dia kadang-kadang nak masuk kaki. Tapi ada juga tujuan dia kalau payah-payah ni nak ambil wuduk kat air tu. Dia tutup elok-elok. Okey. Air tu, air hujan tu dalam tempayan. Kemudian, apa contoh saya biasa bagi. Saya nak bagi contoh yang sama supaya kita ingat. Kemudian cucu, ni orang tua cucu datang daripada KL. Aku cucu jakun. Biasa jumpa kolam. Dia tengok, wah, kolam kecil, macam best saja. Dia buka toki dia ke dalam, dia terjun masuk dalam tu. Bukan terjun lah, nama terjun tu macam tu. Masuk, elok je masuk. Kecil lah, katalah budak umur 7 tahun ke kan, 6 tahun 7 tahun, seronok je mandi dalam tu. Toki dia kata apa? Toki kata, salah kata Toki. Kalau dia kata, Allah habislah air Toki nak buat ambil wuduk nanti tu habis jadi mustakmal. Dia silap. Kenapa pula jadi mustakmal? Air tu kekal suci sebab orang yang masuk. Habis takkan tak ada najis. Jangan main tuduh-tuduh. Ada nampak tak? Ada nampak bukan najis. Tak ada nampak, tak najis. Sama kan?
Kecuali budak tu tak sunat. Dia ada kias tak kunat. Bila tak sunat kan, tak semayang pun tak sah kan. Maka najis air tu. Dia kias lah yang lain-lain. Cuma kalau secara umumnya gitu lah. Air tu kekal suci, boleh ambil wuduk. Sebab yang masuk tu suci. Yang masuk tu adalah manusia. Masuk anak Adam, maka suci. Bukan mustamal. Mustamal jadi terjadinya air mustamal dalam 3 perkara je. Kadang-kadang kita sedih. Mengaji dah banyak, kitab fiqh, tapi air mustamal pun masih lagi tak tahu boleh terjadi air mustamal macam mana. Air mustamal hanya boleh terjadi 3 kali. 3 cara saja boleh jadi air mustamal. Selain daripada tu tak boleh jadi. Yang pertama, bekasan ambil wuduk, basuhan pertama yang wajib. Basuh muka kali pertama, air tu nama mustamal. Basuhan kedua tu mutlak, air menitik tu. Basuhan ketiga, air menitik tu mutlak. Basuh tangan yang pertama, itulah air mustamal yang menitik tu. Basuhan kedua, air menitik tu mutlak. Satu boleh jadi air mustamal. Yang kedua, mandi wajib. Mandi wajib, kena air kat kepala. Kena semua. Kepala terangkat hadas besar. Maka air tu yang kena tu, air tu mustamal. Kemudian shower datang lagi untuk kali kedua. Kena. Tadi dah kena, dah terangkat dah. Kena. Air tu mutlak tu, boleh tadah, boleh ambil wuduk lagi air yang dekat kepala tu. Tapi tak adalah orang buat gitu. Nak bagi tahu air tu mutlak, bukan mustamal. Air mustamal terjadi apabila hadas, mengangkat hadas besar. Basuhan yang pertama, basuhan yang mengangkat hadas tu, air itulah mustamal. Baki tu, balance atau yang menitik tu, itulah air mustamal. 2 dah cara. 1 wuduk, 1 mandi wajib. Yang ketiga, najis hukmi. Najis tu najis hukmi. Apa maksud najis hukmi? Najis yang tak ada najis. Najis yang tak ada ain dia panggil. Najis yang tak ada najis, tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa, tapi najis. Maksudnya apa? Dia najis, kat situ najis, tapi tak ada najis. Tak ada ain dia, tak ada fizikal dia, tak ada stokol, tak ada bau najis, tak ada warna najis, tak ada rasa najis. Itulah najis hukmi. Hai, kalau tak ada semua tu bukan najis. Ada najis, dia dah hilang, kering, tapi tak lalukan air lagi. Air kencing. Air kencing ada atas tu. Lama-lama dia kering. Bila kering, hilanglah air kencing. Dah tak ada. Adakah tempat tu najis? Najis. Okay. Bau ada? Tak ada. Hilang lama-lama, hilang bau. Warna ada? Lama-lama hilang warna air kencing. Bau warna, rasa ada? Lama-lama tak ada rasa dah. Tempat tu kekal najis, tapi tak ada najis. Habis tu nama apa? Dihukum najis ataupun najis hukmi. Ambil air mutlak, lalukan. Air mutlak tu kena je kawasan najis hukmi tadi, bertukar jadi status jadi mustamal. 3 cara je. Sejak bila budak tu mandi wajib dalam tu? Anak cucu dia. Sejak bila budak tu ambil wuduk dalam tu? Sejak bila budak tu basuh najis hukmi? Mana ada. Jadi air tu kekal mutlak. Kadang-kadang kita sedih lah. Mustamal pun masih lagi gagal. Masih lagi gagal memahami. Jadi bila orang masuk ke dalam air yang kurang 2 kulah. Kenapa cakap kurang 2 kulah? Kalau lebih 2 kulah tak payah cerita. Kuat. Kurang 2 kulah suci. Bukan maaf suci. Tapi kalau binatang, kucing ke tikus ke, masuk dalam kuah, masuk dalam air kurang 2 kulah, dimaaf. Boleh ambil wuduk? Boleh ambil wuduk kalau air mutlak? Boleh. Gitu maksud dia. Dimaaf. Tu beza dia. Bila nak berhenti kan? Mana tempat dia? Oh, kucing lagi, kucing sikit lagi. Dan dimaaf pula pada segala bekas kaki binatang seperti kucing. Kaki binatang, bekas kaki binatang seperti kucing. Oh, memanglah. Dan ayam. Kenapa dia bagi 2 contoh ni? Sebab kucing ni biasa kan dia ambil tai tu kan, dia tu. Ayam pun dia cakar kan najis. Apabila berjalan ia atas tikar atau seumpamanya di dalam masjid atau rumah, dan jika basah kakinya sekalipun, kerana kesukaran pada memelihara daripadanya. Tak apa, maaf lah. Lagipun kita tak nampak pun najis tu. Kalau najis tu ada dekat kaki, memang tak maaf lah. Sekarang ni najis tak ada dekat kaki, maka memang selesai lah tu. Mana nak berhenti ni? Oh, berhenti dekat dan dimaaf pada tai ikan lah. Dan kata Zarkashi, Imam Zarkashi, dan jikalau burung turun ia dalam air. Burung turun dalam air. Maksudnya dia duduk kat air nak minum ni. Bukan. Turun dalam air dan diberak ia dalamnya. Sekejap. Dan jikalau burung turun ia dalam air dan diberak ia di dalam air, di dalamnya air,
Atau atau meminum ia daripadanya. Dan atas tu dalam lah, mulutnya ada najis, padahal tiada bercerai ia daripada mulutnya, iaitu dimaaf kerana suka memelihara. Dimaaf. Kata Imam Zarkashi, ni bukan pendapat muktamad ni. Burung berak dalam air, maaf, sebab payah nak pelihara. Umum balwa, berak dalam air, burung yang liar lah, maaf. Atau burung minum air, dekat paruh dia tu memang ada najis, nampak ada najis. Kalau tak nampak memang suci, nampak ada najis, minum. Dia kata padahal tiada bercerai ia daripada mulutnya. Ada najis kat mulut lagi tu, darah ke apa ke, burung helang ke apa kan, maaf juga, air tu semua maaf. Tapi dia bukan pendapat muktamad. Sebab tu dia kata, dan kata Imam Zarkashi, ni pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pendapat muktamad tak maaf juga, sebab najis kan. Habis, berhenti kat situ lah. Dan dimaaf daripada tahi ikan dalam air jika tiada berubah, sama ada sedikit air itu atau banyak, dengan syarat jangan dibubuhkan dia di dalam umpama telaga itu kerana bermain-main dengan melihatkan dia. Ni akuarium pula. Bahasa dulu dia berkata masuk dalam telaga kerana bermain-main. Bahasa sekarang dia panggil akuarium. Bahasa dulu telaga tu. Kalau tidak, benda telaga, main-main telaga dalam, masuk ikan, nak main-main macam mana ikan dalam tu? Bukan, dia nak cerita akuarium akan datang tu. Dan dimaaf tahi ikan. Orang yang bela ikan dalam akuarium, kena dengar lah ni akan datang ni.